Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Fatil Hidayat Ghazali. Saya Hani Muhidi. Berikut paparan utama Nasional 8 edisi 30 Mei. Rafizi Ramli buat laporan kepada SPRM. Pasukan khas ke Jepun belajar cara tangani bencana. Seorang pegawai veterina terpaksa merengkuk 6 bulan dalam penjara selepas didapati bersalah memukul isterinya dalam lift sebuah hospital swasta kira-kira 3 tahun lalu. Mahkamah Magistrate Bukit Mertajam memerintahkan tertuduh Muhammad Afandi Ismail, 39 tahun, menjalani hukuman tersebut berkuat kuasa hari ini. Magistrate Muhammad Fitri Sadarudin turut memerintahkan tertuduh membayar denda RM2,000 atau penjara 2 bulan. Muhammad Afandi didakwa mencederakan isterinya Siti Khadijah Ahmad Ramli, 40 tahun dalam sebuah lift sebuah hospital swasta di Bandar Perda kira-kira pukul 4 petang pada 12 Ogos 2013. Peguam bela tertuduh R. Palaniapan sebelum itu memohon mahkamah tidak mengenakan hukuman penjara berikutan kedudukannya sebagai seorang penjawat awam. Namun Timbalan Pendakwa Raya Kamaliza Muhammad Zain memohon mahkamah mengenakan hukuman maksimum bagi memberi pengajaran kepada tertuduh. Dalam perkembangan lain, Setiausaha Agung PKR Rafizi Ramli membuat laporan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berhubung dakwaan rasuah wang dan wanita dalam Kerajaan Negeri Selangor. Laporan hanya dibuat setelah didesak pelbagai pihak. Rafizi yang juga naib Presiden PKR tiba di perkarangan Ibu Pejabat SPRM Putrajaya pukul 11.45 pagi. Beliau menghabiskan masa sekitar 1 jam di pejabat aduan pihak berkuasa tersebut. Saya sebagai Setiausaha Agung di bawah arahan Biro Politik sendiri membuat laporan dan menyerahkan maklumat kepada SPRM mengenai aduan salah laku oleh anggota parti saya sendiri. So I know it's a bit rare, tetapi sepatutnya itulah budayanya. Beliau bagaimanapun enggan mengulas lanjut butiran dokumen dan kenyataan yang diberi kepada SPRM bagi memberi laluan pasukan penyiasat menjalankan tugas. Dakwaan salah laku rasuah wang dan wanita untuk berurusan dengan kerajaan negeri itu tersebar setelah perbualan Rafizi dalam pesanan aplikasi WhatsApp bocor. Ini pula susulan insiden timbalan Speaker DUN Kedah Datuk Azmi Cik Hussein yang didakwa memukul seorang lelaki dan teman wanitanya di hadapan pusat beli belah di Lebuh Raya Darul Aman Alustar Kedah. Polis meminta saksi dan individu yang merakam video terbabit tampil membantu siasatan. Timbalan Ketua Polis Kedah Dato' Abdul Jalil Hassan berkata pihaknya memerlukan maklumat tambahan bagi melengkapkan siasatan. Polis menjalankan siasatan seadil-adilnya di kedua-dua belah pihak, baik mangsa atau pengadu, dalam menjalankan siasatan yang adil dan telus bagi menunjukkan yang siapa yang sepatutnya patut dipersalahkan, dan seterusnya kita akan merujuk ketersiasatan ini kepada pihak pendoa raya seberapa segera yang boleh. Insiden pergaduhan yang menjadi viral membabitkan Dato' Azmi yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Bayu mula dimuat naik ke laman Facebook Khamis lepas oleh pengadu Alif Adam Muhammad Munaim, 23 tahun. Video berdurasi 33 saat menunjukkan mangsa dibelasah 3 lelaki selepas dia dan teman wanitanya keluar dari pusat beli belah dengan kereta lalu memasuki laluan tengah di lampu isyarat Lebuh Raya Darul Aman. Kes disiasat di bawah Seksyen 323 Kanun Keseksaan. Barisan Nasional BN akan menggunakan strategi kempen tanpa calon bagi pilihan raya kecil PRK Parlimen Kuala Kangsar susulan calonnya Datin Mastura Muhammad Yazid yang masih berada dalam tempoh edah. Menurut Naib Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, strategi yang julung kali diguna pakai jentera BN sejak parti itu ditubuhkan telah mengambil kira fatwa mengikut hukum qat'i di dalam Islam terutama berkaitan tempoh edah seseorang wanita yang kematian suami. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga timbalan Perdana Menteri menjelaskan perbincangan dengan beberapa orang ulama
termasuk mereka yang menganggotai jawatan kuasa Majlis Fatwa Kebangsaan dan Mufti Perak Tan Sri Harusani Zakaria juga telah dilakukan bagi menghormati semua pendapat yang bercanggah dengan hukum tersebut. Tidak akan keluar berkempen dan hanya menggunakan kaedah multimedia. Beliau akan tetap berada di rumah sepanjang kempen dan sepanjang tempoh edah berkenaan. Kaedah ini telah kami fikirkan bagi menghormati hukum yang telah ditentukan. Dan kita harap pengundi-pengundi di Kuala Kangsar yang 68% daripadanya terdiri pada pengundi-pengundi Islam memahami situasi itu. Beliau memaklumkannya kepada wartawan Malaysia di Tokyo bagi menjernihkan beberapa pendapat yang berbeza tentang kedudukan calon dari segi edah dalam hukum Islam. Menurut beliau, dengan strategi kempen tanpa calon, BN akan menggunakan komunikasi bukan bersemuka. Beberapa kaedah telah dirancang termasuk merakamkan ucapan calon yang akan disiarkan di semua pusat daerah mengundi dan lokasi-lokasi sasaran di mana pengundi berada. Strategi kempen tanpa calon itu juga telah dijelaskan kepada para pemimpin besar jentera bukan beragama Islam di Kuala Kangsar. Dalam sidang media sama, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut memaklumkan isu mengenai usul rang undang-undang persendirian bagi meminda rang undang-undang Mahkamah Syariah bidang kuasa jenayah tidak akan menjejaskan kempen BN di kedua-dua PRK itu. Isu mengenainya akan diperjelas dari semasa ke semasa bagi mengelak kekeliruan dan salah faham dalam kalangan orang bukan Islam. Undang-undang berkenaan jika dipinda melibatkan hanya untuk orang Islam dan ianya belum lagi dikemukakan untuk diperbahaskan di Parlimen. Menurutnya, mereka yang bukan beragama Islam tidak perlu risau mengenai rang undang-undang Mahkamah Syariah kerana jika dipinda, ia hanya melibatkan umat Islam. Selain itu, pindaan perlembagaan juga perlu dilakukan dan ia akan melalui proses yang panjang termasuk mendapat perkenan Majlis Raja-Raja. Masih berkisar tentang pilihan raya kecil PRK Kuala Kangsar dan Sungai Besar Selangor, 7,000 pegawai dan anggota polis akan ditempatkan di dua lokasi berkenaan. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Nur Rashid Ibrahim berkata, daripada jumlah itu, 5,000 akan ditugaskan di PRK Sungai Besar manakala selebihnya di Kuala Kangsar. Sehingga kini pihak polis mengenal pasti 50 kawasan panas di Sungai Besar dan menjangka lebih banyak lagi berikutan persaingan sengit di kawasan berkenaan. Orang ramai dan parti bertanding dinasihat tidak mencetuskan sebarang provokasi yang boleh mengganggu perjalanan sepanjang kempen pilihan raya. Kedua belah pihak yang terlibat supaya lebih berhemah semasa menjalankan kempen-kempen. Pastikan kejadian-kejadian atau kata-kata yang boleh menimbulkan kemarahan kepada orang ramai ataupun parti lawan. Beliau ditemui media selepas menyampaikan hadiah pertandingan tilawah Al-Quran Kebangsaan PDRM di Kuala Terengganu. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menasihati penyokong parti yang bertanding pada pilihan raya kecil PRK Parlimen Kuala Kangsar agar tidak menimbulkan provokasi. Ia termasuk jentera dan penyokong parti yang datang dari luar kawasan itu agar menghormati keharmonian masyarakat setempat. Setiausaha SPR Dato' Abdul Ghani Saleh berharap kesemua parti yang bertanding dapat berkempen secara berhemah dan menghormati bulan Ramadan dengan tidak menyentuh perkara yang sensitif, memfitnah dan membangkitkan isu yang tidak sepatutnya. Jadi maknanya kita tidak mahulah orang luar yang datang ni dia pula membuat provokasi pada masyarakat setempat. Kita kena hormat and then kita kena ingat bahawa peristiwa kepada kekosongan ini, peristiwa
Bukan satu keadaan yang biasa, ada peristiwa yang sedih pada keluarga yang terlibat. Beliau berkata demikian kepada media selepas mempengerusikan mesyuarat penyelarasan bersama ketua-ketua jabatan bagi menghadapi PRK di Kuala Kangsar. Dalam pada itu, hasil daripada persempadanan semula negeri-negeri yang dilaksana SPR sebelum ini, terdapat perubahan pada pusat daerah mengundi. Justru pihaknya meminta semua pengundi di Kuala Kangsar untuk membuat semakan lebih awal bagi mengetahui tempat pengundian di kawasan masing-masing. 32,949 pemilih di Parlimen itu layak mengundi pada hari pengundian 18 Jun ini. Daripada jumlah itu, 32,632 orang adalah pengundi biasa, 312 pengundi awal dan 5 pengundi yang berada di luar negara. Jentera Pergerakan Puteri UMNO siap sedia berkempen pada PRK Parlimen Sungai Besar dan Kuala Kangsar. Ketuanya Datuk Mas Ermiati Samsudin berkata, usaha tersebut digandakan bagi menarik pengundi di kedua-dua kawasan untuk melaksana tanggungjawab dan amanah mereka. Jenteranya akan mengenal pasti pengundi di kawasan berkenaan dan menggalakkan mereka mengundi pada PRK itu yang akan diadakan pada bulan Ramadan. Beliau yakin BN dapat menggerakkan keseluruhan jentera walaupun berdepan cabaran berpuasa. Untuk kedua-dua pilihan raya kecil yang ada di Sungai Besar dan Kuala Kangsar, alhamdulillah kami saya telah pun berjumpa dengan kedua-dua jentera. Nampaknya di kedua-dua tempat ini tersusun dan rancak menjalankan gerak kerja masing-masing, dan saya harap supaya ianya menghampiri bulan puasa ini, gerak kerja dapat dilipat gandakan dan sesuai dengan bulan Ramadan, pendekatan yang berhemah dan terbaik dapat dilaksanakan oleh semua pihak. Beliau menyatakannya selepas merasmikan Karnival Rakyat di Danau Tok Uban, Pasir Mas yang turut dihadiri Ketua UMNO bahagian Pasir Mas, Datuk Hanafi Mamat. Malaysia akan menghantar pasukan khas dari Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA untuk mempelajari cara dan pendekatan yang diambil Jepun dalam membangunkan semula infrastruktur yang musnah teruk akibat bencana alam. Perkara itu diumumkan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi setelah melihat sendiri kejayaan pelan pemulihan yang dilakukan Jepun selepas bencana tsunami pada tahun 2011. Laporan Syahril Sarapudin dari Tokyo. 11 Mac 2011, dunia digegarkan dengan tragedi tsunami, dan saya berada di lokasi yang dipanggil Bandar Neroti, yang mana lokasi ini antara lokasi yang paling teruk terjejas akibat tsunami pada tahun 2011, dan dapat anda saksikan di hujung sana adalah laluan ombak, dan ombak pada ketika itu inilah yang dicatatkan di memorial ini setinggi 8.4 meter di hujung batu yang diletakkan di sini, menandakan itu antara aras tertinggi ketika kejadian tsunami. Dan pada ketika ini Bandar Neroti ini setelah 5 tahun berlaku tsunami kembali dibangunkan semula. Selepas kejadian 5 tahun lalu, kawasan yang musnah akibat tsunami kini dibangunkan semula di bawah pelan khas bagi mengelakkan kesan sama berulang. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi turut memaklumkan 3 elemen penting yang dilihat boleh dipelajari dari Jepun, terutamanya menerusi aspek pengurusan bencana. Pertama ialah perancangan jangka panjang bagi mengelakkan kesan bencana tidak melibatkan kerosakan yang teruk seperti pembinaan tempatan penahan ombak serta mendalamkan hulu sungai supaya pengaliran tidak melimpah ke laut. Tumpuan kedua pula ialah mengenai keperluan menyediakan penempatan mangsa bencana yang mencukupi dan selesa. Manakala ketiga pula, kerajaan akan turut memberi fokus membantu mangsa bencana mencari pendapatan dengan meletakkan mereka dalam bidang pekerjaan yang berbeza. Ini harus dipelajari kerana Malaysia baru saja membentuk NADMA sebagai agensi pusat untuk mengendalikan masalah bencana negara, dan pihak Prefektur Miyagi telah menawarkan untuk pegawai-pegawai kita ditempatkan untuk tempoh tertentu bagi memperolehi pengalaman di sini, dan pada khidmat saya ini merupakan satu tawaran yang baik.
Beliau yang juga pengurusi jawatan kuasa Kabinet Bencana Negara sebelum itu turut diberi takliman oleh Naib Governor Sendai Masahiro Wako mengenai program pemulihan semula kawasan yang musnah akibat tsunami di Jepun. Pasukan khas yang akan dihantar nanti akan diketuai Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim. Syahril Serabuddin dan juru kamera Zamzi Osman melaporkan dari Tokyo untuk TV1. Berbanding hanya 1% pada 1995, hari ini dianggarkan 40% populasi dunia dihubungkan dengan rangkaian internet. Sekaligus menterjemah beberapa internet kini menjadi medium penting dalam pembangunan perniagaan, komunikasi, pendidikan dan inovasi. Bertempat di Marina Bay Sands Expo Singapura, Forum Menteri-Menteri Komunikasi Maklumat dan Teknologi ICT 2016 bertemakan perhubungan, kandungan dan keselamatan siber berlangsung mulai hari ini. Malaysia diwakili Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Jalani Johari. Surahati Abu Hassan melaporkan. Asas internet pernah diisytiharkan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB sebagai asas hak asasi manusia. Namun perhubungannya masih belum direalisasikan sepenuhnya. Forum MF16 hari ini bakal meneroka bagaimana penyediaan perhubungan ke kawasan luar jangkauan dapat dilakukan serta bagaimana kerajaan dapat perbaiki masalah perhubungan. Beberapa persoalan semasa akan dibangkitkan, antaranya bagaimana dasar kerajaan dapat membantu menarik pelaburan perkhidmatan over the top OTT, seterusnya menerajui inovasi yang lebih besar. Kesan peraturan rangkaian berkecuali atau pengurusan trafik dalam pasaran telekomunikasi dan pengguna juga akan disentuh ahli forum. Diskusi juga dijangka menyentuh mengenai bagaimana penggubal dasar menangani masalah antara meluaskan perhubungan internet dengan keinginan untuk mewujudkan rangkaian berkecuali sepenuhnya. Forum pagi ini diresmikan Menteri Komunikasi dan Penerangan Singapura Dr. Yaakob Ibrahim. Terdahulu, Datuk Jalani menerima kunjungan hormat Menteri Kanan Negeri Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Singapura, Dr. Muhammad Maliki Osman. Malaysia bersedia menghadapi ancaman siber berikutan mempunyai prosedur operasi standard SOP keselamatan siber untuk menanganinya. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Jalani Johari berkata, ia diuruskan infrastruktur kritikal rangkaian CNI di bawah Majlis Keselamatan Negara MKN yang turut dianggotai Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Mungkin boleh kita gunakanlah dalam proses kita melaksanakan kita punya proses dalam cybercrime. Kita pernah mengalami perkara ini, saya ingat 2-3 tahun yang lalu. Tapi alhamdulillah lah, dia tidak seserius negara lain. Seperti yang saya maklumkan tadi bahawa kita telah adakan kita punya series SOP, Standard Operating Procedure. Sekiranya berlaku isu-isu begini, insya-Allah perkara ini bolehlah ditangani dalam keadaan segera. Pada forum Menteri-Menteri Komunikasi, Maklumat dan Teknologi ICT itu, para menteri diberi peluang untuk merasai sendiri simulasi insiden siber secara tertutup yang menyediakan pengalaman interaktif dan realistik. Ia sebagai usaha untuk mengasah keputusan dan strategi pengurusan dalam menghadapi serangan siber. One Malaysia Development Berhad 1MDB hari ini melaksana pembayaran kupon berjadual berjumlah RM143.75 juta bagi nota jangka sederhana Islam IMTN RM5 bilion berkadar 5.75% yang matang pada 2039. Presiden dan Pengarah Eksekutif Kumpulan Arul Kanda dalam satu kenyataan menjelaskan pembayaran tersebut dibuat mengikut jadual pembayaran kupon IMTN itu. 1MDB mempunyai mudah tunai yang lebih daripada mencukupi untuk membayar faedah dan memenuhi tanggungjawab hutang semasanya. Kemajuan kukuh yang dicapai daripada pelan rasionalisasi telah menambah sokongan kedudukan keuangan stabil 1MDB. Bayaran itu dibuat selepas 1MDB mengatakan ia mengalami pertikaian dengan International Petroleum Investment Company IPIC bagi bayaran faedah untuk $1.75 bilion Amerika berkadar tetap 5.75% yang matang pada 2022 diterbitkan oleh 1MDB Langat Limited. Selain itu, $1.75 bilion Amerika dengan kadar tetap 5.99% dengan tempoh matang pada 2022 yang diterbitkan 1MDB Energy Limited. Meski apapun pertikaian dengan IPIC, 1MDB akan terus melunaskan tanggungjawab hutang semasa.
TRX City Sendirian Berhad, pemaju induk Tun Razak Exchange TRX mempelawa kontraktor untuk menyertai prakelayakan bagi cadangan projek penyebaran trafik dan pembaikan sebahagian jalan Tun Razak JTR serta pembinaan jalan masuk dan keluar TRX. Jelas Ketua Pegawai Eksekutifnya Datuk Azmah Talib, projek itu bakal meliputi pembinaan terowong bawah tanah sebagai jalan masuk dan jalan keluar JTR TRX, Smart TRX serta jalan bertingkat sebagai jalan masuk Max TRX. Selain itu, ia termasuk penempatan semula perkhidmatan utiliti, kerja lanskap, sistem get banjir dan kawalan pengurusan trafik. Satu taklimat maklumat projek akan diadakan di TRX Gallery pada 8 Jun dan pemohon yang mahu menyertai tender tersebut wajib menghadirinya. Kontraktor yang menepati kriteria tender dipelawa menyerahkan dokumen prakelayakan yang lengkap pada 12 hari 1 Julai. Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia SME Corp menyasarkan jualan bernilai RM2 juta sempena Minggu Perusahaan Kecil dan Sederhana PKS 2016 peringkat negeri Pulau Pinang. Pengarah SME Corp Pulau Pinang Zumar Zainuddin berkata, sasaran itu berpotensi dicapai melalui pemadanan perniagaan melibatkan 100 usahawan kecil dan sederhana. Tahun lalu melalui kerjasama dengan pihak penganjur, jualan sebanyak RM1.1 juta berjaya dicapai. Beliau turut yakin melalui Expo Usahawan Bumiputra Pulau Pinang PANBEX 2016 kali ini, usahawan wanita, belia dan ekonomi desa dapat memperluas jaringan perniagaan. Jadi untuk usahawan Bumiputra ini kita telah memperuntukkan kepada mereka sebanyak RM3.2 juta untuk usahawan Bumiputra di Pulau Pinang meningkatkan kapasiti pengeluaran mereka. Beliau ditemui pada Majlis Pelancaran Minggu PKS 2016 serentak perasmian PANBEX 2016 oleh Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. 380 ruang pameran dibuka di dataran transformasi Kubang Menerong itu. Daripada Perda, dah lebih kurang 5 tahun kita dapat memasarkan produk QT ni. Kita dah dapat pergi ke China dan pasaran ke Thailand pun dah masuk ke Thailand, dan juga kita telah 2 kali dapat memasarkan produk kita ke China. Saya di bawah agensi Perda yang banyak membantu saya daripada kecil, daripada perniagaan yang kecil, daripada lot kedai spa yang kecil, dan sekarang sudah bertukar menjadi lot spa yang besar dan semakin dikenali. Minggu PKS 2016 telah dilaksana di 13 lokasi seluruh negara dan di Pulau Pinang ia akan berlangsung sehingga 4 Jun ini. Bank Rakyat menyasarkan untuk meluluskan pembiayaan sebanyak RM18 bilion tahun ini dan setakat ini RM13 bilion pembiayaan telah diluluskan. Pengarah urusan Bank Rakyat Datuk Mustafa Abdul Razak yakin sasaran itu dapat dicapai memandangkan jumlah pelanggan meningkat setiap tahun. Customer base is about 6 million. Jadi we target this year maybe to increase another 5 to 10%. Jadi as a customer base increase, so insyaAllah kita punya permintaan atas loan pun pembiayaan kita pun akan bertambah. Sasaran itu juga diharap dapat dicapai menerusi kempen Ceria Beraya 2016 yang dilancarkan pengerusi Bank Rakyat Tan Sri Abdul Aziz Zainal di Ibu Negara. Kempen Ceria Beraya bermula 30 Mei iaitu hari ini hingga 31 Julai bertujuan mempromosi produk pembiayaan Bank Rakyat seperti pembiayaan peribadi air. Mass Rapid Transit Corporation's Berhad MRT Corp melancarkan titik hubungan baharu yang bertindak sebagai hub mendapatkan maklumat mengenai projek MRT di Lembah Kelang. Ia melibatkan 3 titik perhubungan iaitu Pusat Informasi MRT, Kios Informasi MRT dan Trak Informasi MRT. Menurut pengarah projek MRT Sungai Buloh Serdang Putrajaya SSP, Datuk Amiruddin Ma'riz,
Kios informasi MRT beroperasi dari 9 pagi hingga 6 petang di 2 lokasi, iaitu Pusat Perniagaan Atmosfer di Seri Kembangan dan Viva Residency Jalan Sultan Azlan Shah, Kuala Lumpur. Manakala truk informasi MRT akan melakukan siri jelajah di lokasi baharu setiap 2 bulan dan memberi tumpuan di pusat beli belah dan pusat transit sepanjang laluan Sungai Buloh, Serdang dan Putrajaya. Laluan MRT dari Sungai Buloh ke Semantan dijangka beroperasi Disember ini. Bagaimanapun, laluan dari Sungai Buloh ke Kajang hanya akan beroperasi sepenuhnya tahun depan. By end of this year, the line 1, Sungai Buloh Kajang, the first phase will be open in December this year, and then similarly, the phase 2, 6 months later, in July 2017, all the way from Sungai Buloh to Kajang. That's for line 1. Beliau bercakap pada sidang media selepas merasmikan Pusat Informasi MRT di Seri Kembangan. Fasa pertama MRT 2 pula akan mula beroperasi dari Sungai Buloh ke Kampung Batu pada tahun 2021, manakala fasa kedua dari Sungai Buloh ke Putrajaya akan beroperasi pada tahun 2022. Petronas memeterai perjanjian strategik dengan Yayasan Amir bagi menaja program sekolah amanah yang akan memacu transformasi pendidikan anak-anak Terengganu. Perjanjian itu memanfaatkan guru dan pelajar 5 buah sekolah di daerah Kemaman. Naib Presiden Kanan Pengurusan Sumber Manusia Kumpulan Petronas, Datuk Raiha Azni Abdul Rahman berkata, program selama 5 tahun itu memperuntukkan 18 juta ringgit. Ia dikawal selia Kementerian Pendidikan bertujuan mentransformasikan pendidikan yang bertumpu pada kecemerlangan dan pembentukan sasiah murid yang menyeluruh. Kami yakin dengan keupayaan sekolah secara holistik yang telah dijalankan oleh Yayasan Amir akan memberi banyak manfaat pada murid-murid di Terengganu sebab dia bermula daripada bukan sahaja murid-murid, guru-guru, suasana memberi impak positif. 5 sekolah yang terlibat iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Kijau, Sekolah Kebangsaan Kijau, Sekolah Kebangsaan Ibok, Sekolah Kebangsaan Bukit Anak Dara dan Sekolah Kebangsaan Teluk Kalong. Sebelum ini, Petronas menaja 10 buah sekolah di Sabah dan Sarawak dalam program sama tahun lalu. Susulan pencemaran merkuri di Tasik Gelugur, Pulau Pinang sejak beberapa hari lalu. Operasi pembersihan nyah cemar di ladang kelapa sawit Tok Alang tamat kira-kira pukul 3.45 petang tadi. Komander Operasi Muhammad Hayazi Taib mengesahkan kawasan terbabit kini diisytihar selamat dan telah pun dibuka kepada penduduk. Jelas beliau yang juga penolong penguasa bomba rumah meter Perbadanan Pembekalan Air PBA dalam ladang terbabit yang dipercayai tempat sekumpulan pelajar menjumpai merkuri kini 100% bebas daripada logam berkenaan. Ia bukan datang daripada pihak PBA atau penduduk namun dipercayai dibuang oleh pihak industri pembuatan yang tidak bertanggungjawab. Kita akan serahkan pada pihak PBA lah untuk tindakan selanjutnya. Sama ada dia nak seal ke bangunan ni atau dia nak ni. Bangunan ni ada, saya dimaklumkan ada rumah meter air PBA yang. Kerja pembersihan dilakukan Jabatan Bomba dan Penyelamat serta Unit Bahan Berbahaya Hazmat. Kemarin 16 penduduk termasuklah seorang bayi dari 6 keluarga di Jalan Padang Menora terpaksa dirawat di Hospital Kepala Batas dan Bukit Mertajam selepas kediaman mereka dicemari tumpahan cecair merkuri. Operasi Redback Gabungan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Batu Pahat dan Australia Border Force ABF berjaya mengurangkan migran warga asing ke Australia. Seterusnya, mengurangkan transit warga asing di negara ini. Dan operasi kali ke-6 sejak 2011 itu bagi mengekang kesalahan melibatkan penyeludupan dadah dan imigran warga asing. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Operasi APMM, Datuk Zulkifli Abu Bakar, 4 kawasan panas transit warga asing iaitu di Sedili Kota Tinggi, Kukup Pontian, Langkawi dan Umbai Melaka dikenal pasti.
Migrant tersebut tidak dapat pergi ke Australia. Jadi dia sama ada dia sangkut di Indonesia ataupun di Malaysia. Kan? Dan disebabkan itu dia ambil masa lama dan sekarang ni kita lihat dah kurang lah. Tarikan untuk pergi ke Australia itu dah berkurangan sebab susah nak masuk. Beliau berkata demikian selepas majlis penutupan Ops Redback di Batu Pahat, Johor. Dalam operasi bermula 17 hingga 29 Mei yang diadakan serentak di daerah 5 Kuala Linggi, Negeri Sembilan dan Pangkalan Maritim Batu Pahat, Johor, 7 buah bot ditahan melibatkan kesalahan Akta Dadah Berbahaya 1952 dan aktiviti pengutipan kerang secara haram oleh warga Indonesia. 13 individu berusia 25 hingga 50 tahun juga ditahan dalam operasi itu. 20% pelajar sekolah menengah terlibat dengan penyalahgunaan daun ketum di Perlis. Ia sesuatu yang sangat serius yang menyumbang kepada keseluruhan 406 kes yang dicatat di negeri itu sepanjang tahun lalu. Pelajar berkenaan juga didapati terlibat dengan gejala ponteng sekolah dan penurunan prestasi akademik. Sangat-sangatlah kepada pihak daripada kerajaan persekutuan supaya dapat menggubal suatu undang-undang bagi menangani masalah penyalahgunaan daun ketum ini dengan secepat mungkin. Lagi lama kita tunggu, lagi banyak masalah yang kita akan hadapi dan saya difahamkan bahawa penyalahgunaan daun ketum ini bukan hanya sekadar di negeri Perlis dan Kedah sahaja. Sekarang ini dah merebak ke negeri di selatan sampai ke negeri Sembilan. Bagi tempoh Januari hingga April lalu, 46 kes penyalahgunaan ketum direkodkan di Perlis. Menteri Besar Datuk Seri Azlan Man menyatakannya selepas menutup forum Keluarga Harmoni Teras Kejayaan di Mes Pegawai Kanan Polis Kanga. Bagi tujuan kajian mengenai manfaat ketum dari aspek perubatan, Kerajaan Negeri Perlis membenarkan Universiti Malaysia Perlis UNIMAP untuk menanamnya di kawasan penyelidikan kampus. 32 buah keranda yang mengandungi rangka warga Australia diberi penghormatan terakhir di kem terendak pagi tadi. Kesemua keranda berkenaan dibawa dengan kenderaan jenazah ke Pangkalan Udara Tentera Diraja Malaysia TUDM Subang secara konvoi. Ketua Penyelidikan Muzium Tentera Darat Kapten Muhammad Zuraiman Abdul Ghani berkata, upacara itu satu simbolik penghormatan pihak Tentera Darat kepada warga Australia yang pernah dikebumikan di tanah perkuburan perang Commonwealth CWG Terendak Melaka. Upacara tersebut juga menandakan selesainya proses evakuasi rangka warga Australia menerusi Ops Reunite. Secara ringkasnya, upacara ini adalah kemuncak kepada proses ekskavasi dan juga DVI yang telah dilaksanakan selama hampir sebulan bertempat di kem terendak, yang mana proses-proses arkeologi, proses-proses mengenal pasti mangsa bencana oleh pakar-pakar forensik Malaysia dan juga Australia lah. Kita berjaya mengenal pasti kesemua mangsa secara in situ. Itu satu pencapaian yang agak baik untuk kita di Malaysia lah. Upacara penghormatan terakhir itu turut disertai Timbalan Pesuruhjaya Tinggi Australia ke Malaysia, Dr. Angela MacDonald, Panglima 3 Division Major General Hazagaya Abdullah dan Panglima Latihan Tentera Darat Major General Datuk Tengku Ahmad Nur Tuan Cik. Perak tagih khidmat bekas jurulatih kembalikan kegemilangan sukan bola sepak negeri itu. Untuk paparan sukan malam ini, kita terus saja bersama Muhammad Syahrizam Awang. Teruskan, Ijam. Terima kasih Fatil dan Hanim. Assalamualaikum dan salam sehatis jiwa. Persatuan Bola Sepak Perak, PAFA, hampir pasti akan kembali bekerjasama dengan pengendali berpengalaman dari Jerman, Karl-Heinz Wegang. Wegang pernah menghadiahkan skuad Perak Piala Malaysia tahun 1998 dan 2000 ketika beliau mengemudi Bos Gaurus. Menurut pengurus pasukan, Datuk Syarul Zaman Yahya, perbincangan ketika ini sudah di peringkat terakhir. Pengumuman rasmi berkenaan perkara itu akan dibuat Presiden PAFA, Datuk Seri Abdul Puhat Mat Nayan, dalam masa terdekat. Tujuannya adalah untuk cuba kita memperbaiki prestasi pasukan
Liga Super Negeri Perak yang pada ketika ini prestasinya kurang baik, dan untuk menghadapi separuh lagi Liga dan juga saingan Piala Malaysia, maka Jawatankuasa Pasukan Negeri merasakan perlu kita melihat kepada kemungkinan untuk ada tokoh-tokoh seperti Coach Karl-Heinz Wegang untuk membantu pasukan Perak. Karl-Heinz Wegang pernah mengemudi Perak sebanyak 2 kali, iaitu pada tahun 1997 hingga 1999, pertengahan musim 2000 dan 2014. Perak kini berada dalam kelompok bawahan Liga Super dan jika prestasi kurang meyakinkan berterusan, kemungkinan besar akan tersingkir ke Liga Perdana. Prestasi Bos Gaurus terus goyah apabila mencatat kekalahan terbaru 3-0 kepada Sarawak dalam perlawanan pertama pusingan kedua Liga Super di Stadium Perak 21 Mei lalu. Mengulas mengenai nasib jurulatih skuad Bos Gaurus sedia ada, Syamsul Saad. Beliau berkata, perkara itu belum lagi dimuktamadkan. Menjelang kejohanan bola sepak Nation Cup 2016 di Melaka pada 3 dan 5 Jun ini, pengendali skuad bawah 22 tahun negara, Frank Bernhard, enggan berputih mata sasar 3 mata pada perlawanan pertama menentang Singapura. Beliau mahu anak-anak buahnya menggunakan kelebihan selaku tuan rumah bagi menampilkan persembahan terbaik bagi melayakkan diri ke final sekaligus menanti pemenang antara Thailand atau Vietnam. Bagaimanapun, beliau tetap menghormati keupayaan skuad bawah 21 tahun Singapura, bimbingan jurulatih Richard Bogg. Selain menganggap semua pasukan mempunyai peluang seimbang untuk muncul juara sulung kejohanan itu. Everybody has a chance. It is just a tournament with 2 matches, so everybody has the chance. And Singapore at the moment is stronger than the Philippines, what we played in March, but maybe not the level like the second game with the A national team. For me, it doesn't matter. We will see the matches, or the match which is Thailand against Vietnam on video in the evening, and then we see which team has what skills, and anyway, we know then also our opponent. Beliau ditemui RTM ketika mengendalikan sesi latihan skuad bawah 21 tahun negara di Stadium Hang Tuah di Bandaraya Melaka. Skuad negara akan memulakan saingan menentang Singapura pada Jumaat ini pada jam 8.45 malam. Piala Negara-Negara atau Nation Cup merupakan ujian kedua skuad Frank Bernhard selepas 2 aksi persahabatan antarabangsa menentang skuad bawah 22 tahun Filipina dan skuad senior Nepal di Paroi penghujung Mac lalu. Dari sukan bola sepak kita beralih ke hoki Piala Razak. Pasukan Terengganu menepati ramalan muncul juara Division 1. Aksi final, wakil Pantai Timur ini mendudukkan Polis Diraja Malaysia PDRM 3-0. Dan bekas penyerang kebangsaan Faizal Syari menjadi watak penting pasukan apabila menyumbat 2 gol. Berlangsung di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil, jurulatih Terengganu Sarjit Singh kembali menyenaraikan bekas penyerang kebangsaan Faizal Syari selaku tonggak utama dan ketua pasukan. Faizal membuktikan dirinya masih berbisa dengan menyumbang 2 gol dalam aksi final ini. Bagaimanapun, gol pembukaan juara 2012 itu hanya hadir di separuh masa kedua, minit ke-41 melalui pukulan sudut penalti Faizal. Seterusnya, selang 11 minit kemudian, Faizal sekali lagi mencetak nama hasil gol padang menewaskan penjaga gol PDRM Zaidi Ibrahim. Muhammad Hakimullah Anwar esok melengkapkan kemenangan bergaya Terengganu apabila pukulan kilasnya minit ke-57 berjaya menerjah jaring. Keputusan kekal hingga tamat perlawanan, Terengganu 3, PDRM 0. Selaku juara, Terengganu membawa pulang hadiah wang tunai RM10,000 dan PDRM terpaksa berpuas hati dengan RM7,000 selaku naib juara. I think game started dengan first half dua-dua team very cautious, dua-dua main 60-yard defense, but as the game go on second half, we put little bit of pressure, so we are lucky we get the first penalty corner and we scored. Once we score a penalty corner, game open up. So dia kena attack, kita main 60-yard. So with the gaps, kita ada gap untuk score second goal and the third goal came. So I think the boys really work very hard and they play to instruction. It's very simple. They really wanted to win the game today because the reason is kita ada 13 budak yang akan bermain di Sukma di Sarawak nanti. Pasukan rugby Sekolah Menengah Sains Tuanku Jaafar Kuala Pidah STJ Warriors dan Sekolah Menengah Seri Mersing Johor
Masing-masing muncul juara kejohanan rugby jemputan antarabangsa AF Jets STJ 10 bagi kategori bawah umur 17 dan 15 tahun. Dalam perlawanan akhir kategori Cup umur bawah 17 tahun, pasukan STJ Warriors menewaskan Maktab Tentera Diraja MTD Kuala Lumpur 13-5. Manakala dalam perlawanan akhir kategori Cup bawah umur 15 tahun, pasukan Sekolah Menengah Seri Mersing Johor menewaskan pasukan Sekolah Menengah King George Seremban dengan keputusan 15-10 selepas tamat masa tambahan. Sebelum itu, kedua-dua pasukan terikat 10-10 tamat sepenuh masa. Juara kejohanan membawa pulang Piala Pusingan AF Jets dan hadiah iringan serta wang tunai RM1,000. Naib Johan membawa pulang hadiah wang tunai RM750 beserta piala iringan. Pada tahun ini, apabila kita war-warkan untuk kita melaksanakan kejohanan peringkat antarabangsa, alhamdulillah kita dapat main sponsor daripada FJ yang dicadangkan oleh alumni sendiri, alumni yang membantu kita untuk mendapatkan sponsor ini. Jadi kami amat-amat bersyukur. FJ dengan berbesar hati, kalau boleh kita jadikan sebagai sukan tahunan, dan FJ macam biasa sebagai title sponsor lagi. Dan kita harapkan kita dapat bantu sukan untuk anak-anak di sekolah bandingan yang dewasa. Kejohanan yang berlangsung dari 28 hingga 29 Mei turut disertai 32 pasukan handalan termasuk Kolej Zahira dari Sri Lanka. Musim sulung Liga Bola Sepak Rakyat melabuhkan tirainya Sabtu lalu dengan Kuching muncul juara pertama menewaskan Padang Besar 3-1. Banyak yang boleh diperkatakan mengenai LBR, mengenai kualiti pemain, fasiliti serta cabaran penganjurannya buat kali pertama. Bagi Presiden Persatuan Jurulatih Bola Sepak Malaysia, PGBSM, B. Satyanathan, LBR boleh menjadi lubuk pencarian pemain untuk diserapkan ke dalam pasukan yang bersaing dalam Liga Premier dan Liga Super. Jelas beliau, ramai pemain yang dilihat mempunyai potensi untuk beraksi secara profesional. Saya nampak 4 atau 5 pemain ni boleh main di mana-mana Liga Super, pasukan Liga Super. Dan saya pun terkejut apabila ramai daripada pemain-pemain ni masih berumur bawah 21 tahun. Ini adalah satu petanda yang baik. Kalaulah pasukan Liga Super atau pasukan Liga Premier ada scout yang datang menyaksikan pertandingan Liga Bola Sepak Rakyat, Bola Sepak Malaysia, dan kenal pasti pemain-pemain yang boleh mereka serapkan ke skuad masing-masing. LBR menggunakan format zon di mana pasukan daerah yang bertanding akan bersaing di zon masing-masing sebelum bersaing di peringkat kebangsaan. Sukan Nasional 8 berakhir di sini dan seterusnya kita kembali semula bersama dengan rakan penyampai Fatil dan Hanim. Silakan. Ya, Ijam, terima kasih dengan perkembangan sukan untuk malam ini. Golongan asnaf di Kelantan terus mendapat perhatian pelbagai pihak terutama ketika umat Islam bakal menyambut ketibaan Ramadan tidak lama lagi. Tidak ketinggalan Badan Bukan Kerajaan NGO, Majlis Orang-Orang Besar di Raja Kelantan turun padang mengagihkan sumbangan menerusi program bantuan Ramadan. Lebih istimewa, pengagihan bantuan kali ini turut dimeriahkan dengan penyertaan Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM selain Puspanita Kelantan. 150 keluarga asnaf membabitkan 10 jajahan di seluruh Kelantan mendapat manfaat hasil pelaksanaan program yang diadakan serentak tahun ini. Bantuan yang dihulu berupa wang tunai serta barangan keperluan harian. Yang di-Pertua MOBDK, Datuk Muhammad Fauzi Cik Mamat yang juga Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan antara yang turun padang menyerahkan sumbangan kepada 5 keluarga miskin sekitar Pengkalan Kubo, Tumpat. Untuk belanja puasa dan Rasa tahu main cara mengejutkan ni. Gembira lah. Gembira lah. Jadi sebelum ni pernah tak ada lagi. Jadi bekal untuk buat puasa tu rasa macam mana? Rasa itu lah sikit. Rasa syukur lah. Terima kasih banyak-banyak sangat. Batu berat apa tu. Alhamdulillah. Apa yang saya lihat dari tahun ke tahun memang banyak kerjasama dan sokongan daripada pihak korporat, kementerian dan semuanya.
So inilah saya rasa bila kita dengan joint effort ni banyak boleh membantu mereka-mereka yang memerlukan bantuan. Dan kita bergerak ke arah untuk membantu mereka-mereka yang memerlukan bantuan. Hadir sama pada majlis itu Setiausaha Bahagian Keuangan KKMM Dr. Ong Gua Pak dan Yang di-Pertua Majlis Daerah Tumpat Ros Nazli Amin. Penganjuran program bantuan Ramadan telah memasuki tahun ke-10 berturut-turut. Bantuan serupa turut dihulurkan melibatkan sambutan hari kebesaran lain termasuk Aidilfitri. Lebih 450 peserta pertandingan renang dan larian menamatkan cabaran melalui trek semula jadi di Uto, Sweden. Pertandingan secara berpasangan itu bagi mengejar anugerah juara dunia daripada beberapa pertandingan yang dianjurkan. Peserta perlu menghabiskan acara larian sejauh 39 km dan 5 km renangan. Ia dimenangi pasangan Jonas dan Lars Ekman, warga Sweden. Visual itu mengakhiri Nasional 8 malam ini. Assalamualaikum. Dan salam sejahtera.